Hai semua, apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan sehat. So, pada hari ini, kita akan masuk kepada unit 11 Pendidikan Moral tingkatan 3, iaitu hindari jenayah kanak-kanak. So, boleh buka buku teks sana, tengok dalam muka surat 162. So dalam unit ini, apa yang akan kamu pelajari ialah contoh jenayah kanak-kanak, kemudian faktor yang menyumbang kepada jenayah kanak-kanak, seterusnya kesan jenayah kanak-kanak ke atas diri, mangsa, keluarga dan masyarakat, seterusnya cara untuk menghindari jenayah kanak-kanak, dan perasaan apabila tidak terlibat dalam jenayah kanak-kanak, dan terakhir sekali sikap anti jenayah kanak-kanak. So kita terus kepada muka surat yang seterusnya. Cadangan nilai. Cadangan nilai anda boleh lihat dekat sini. Cadangan nilai boleh lihat di sini. Kita ada harga diri, rasional, kepercayaan kepada Tuhan, kebebasan dan kesederhanaan. Seterusnya, bagaimana anda boleh membantu pihak polis untuk menghindari jenayah kanak-kanak? Ini persoalan ya. Nanti kita akan tengoklah persoalan itu. Seterusnya kita masuk kepada konsep. So konsep untuk unit 11 ini ialah anda boleh lihat dekat sini, jenayah secara umumnya bermaksud perbuatan yang menyalahi undang-undang. So kalau kita sebut pasal jenayah, ianya satu perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Dan anda boleh dikenakan hukuman lah. Kemudian terdapat beberapa jenis jenayah, antaranya jenayah ringan, jenayah cyber dan jenayah berat. Perlakuan jenayah yang dilakukan oleh golongan remaja pula dikategorikan sebagai jenayah kanak-kanak. Antara jenayah kanak-kanak yang perlu dihindari termasuklah seperti berikut. So di sini ada peta minda yang menunjukkan contoh jenayah lah yang dilakukan oleh kanak-kanak. So anda boleh lihat dekat sini, antaranya bully, vandalisme, ragut, gangster, berjudi, pecah rumah, penyelup saku, jenayah cyber dan curi motosikal. Ini ialah contoh-contoh jenayah yang sering dilakukan oleh kanak-kanak lah. Terutamanya yang selalu kita dengar sekarang ialah bully, vandalisme, itu biasa berlaku. Terutamanya bully, kejadian bully yang berlaku di sekolah. So jika anda pernah terlibat dengan perbuatan membuli, itu sudah dianggap sebagai jenayah lah. Seterusnya kita tengok info. So ini ialah info tambahan. Kalau anda lihat dekat sini, berdasarkan akta kanak-kanak, kanak-kanak merujuk seseorang di bawah umur 18 tahun. Tanggungjawab atas kesalahan jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak perlulah berdasarkan perkara yang berikut. Maksudnya jika anda masih lagi di bawah umur 18 tahun, anda akan dirujuk sebagai jenayah kanak-kanak. Perbuatan jenayah yang dilakukan oleh anda itu dikategorikan sebagai jenayah kanak-kanak lah untuk mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Apa yang perlu yang perlu anda tengok dekat sini ialah yang dekat info ni, kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dibebaskan daripada apa jua tanggungjawab jenayah. Maksudnya dekat sini, kalau kamu berumur 10 tahun, kalau anda baca statement dekat sini ya, 10 tahun, bawah umur 10 tahun dibebaskan daripada apa jua tanggungjawab jenayah. Tidak bermaksud anda boleh melakukan jenayah. Tetap jenayah itu merupakan satu kesalahan. Kanak-kanak yang berusia antara 10 hingga 12 tahun bergantung pada keupayaan membuktikan kanak-kanak tersebut berupaya melakukan jenayah. Kemudian kanak-kanak yang berumur lebih daripada 12 tahun bertanggungjawab sepenuhnya atas jenayah yang dilakukan. So jika anda 10 hingga 12 tahun, pendakwaan ataupun kesalahan anda itu haruslah dibuktikanlah untuk membuktikan anda melakukan jenayah. Namun jika anda 12 tahun dan ke atas,
Okey. Tanggungjawab sepenuhnya atas jenayah yang dilakukan. Okey. Seterusnya, terdapat faktor. Kita tengok faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah di kalangan remaja di negara kita. Antara faktornya ialah, yang pertama, kita bahagikan faktor itu kepada 3. Yang pertama, diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Dan yang ketiga, rakan sebaya. Yang pertama, diri. Faktor diri. Perasaan ingin mencuba. Yang kedua, kurangnya amalan, ajaran agama dan nilai murni. Dan yang ketiga, berfikiran singkat dan kurang matang. So peringkat umur anda sekarang, jika anda tingkatan 3, so perasaan ingin mencuba itu sangat-sangat kuat. Bila perasaan ingin mencuba itu sangat-sangat kuat, so anda mungkin akan mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan sebaya anda lah. Kemudian kurangnya amalan ajaran agama, ataupun nilai murni. Ini sangat-sangat penting sebenarnya. Agama membantu kita ataupun membimbing kita untuk tidak melakukan jenayah. Dalam mana-mana agama pun dia tidak mengajar umatnya untuk melakukan jenayah ataupun kesalahan. Berfikiran singkat, maksudnya mengambil jalan mudah, terpengaruh dengan rakan, tidak berfikir secara masak, ataupun membuat keputusan terburu-buru pun boleh menjadi faktor berlakunya jenayah. Kemudian keluarga. Kita tengok faktor keluarga. Yang pertama, pengabaian ibu bapa. Yang kedua, ibu bapa tidak menjadi suri teladan. Dan yang ketiga, kesibukan ibu bapa yang bekerja. Pengabaian ni mungkin dari segi penjagaan, mungkin kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Kemudian ibu bapa tidak menjadi suri teladan, maksudnya ibu bapa pun tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. So anak-anak ni mudah terpengaruh. Sebab mungkin nanti mereka akan bagi alasan kenapa mak ayah saya boleh, saya tidak boleh. Kesibukan ibu bapa ya. Yang ini kita tengok sekarang, kebanyakan ibu bapa adalah bekerja ya. So apabila terlampau sibuk, mungkin secara tidak sedar telah mengabaikan tanggungjawab terhadap anak. Yang seterusnya, rakan sebaya. Yang ini antara faktor yang sangat kuat lah. Yang selalu berlaku. Pengaruh negatif daripada rakan sebaya, menghabiskan masa yang lama dengan rakan yang terlibat dengan jenayah dan disisihkan oleh rakan. So jika anda sekarang ni waktu anda sebenarnya lebih banyak dihabiskan bersama rakan-rakan. Jika anda turun sekolah, balik sekolah pun nanti keluar petang akan lepak dengan rakan-rakan. So sebab itu pengaruh rakan sebaya ini sangat-sangat besar. Seterusnya, persekitaran. Persekitaran ni maksudnya keadaan di sekeliling awak. Keadaan rumah, keadaan kejiranan awak, keadaan kampung, keadaan taman. Contohnya kewujudan pusat sumber dan kewujudan pusat hiburan dan kafe cyber, komuniti yang tidak prihatin dan bersikap individualistik, ikatan kejiranan yang longgar. Ini antara faktor-faktor lah yang menyebabkan berlakunya jenayah kanak-kanak. Kemudian media massa. Media massa merupakan media yang sangat terpengaruh pada abad ini. Contohnya Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. So pemaparan adegan panas dan perlakuan negatif. Pengaruh rangkaian media sosial, media yang lebih mengutamakan keuntungan. Ini antara faktor-faktor lah yang menyumbang kepada berlakunya jenayah kanak-kanak. So, info tambahan, menurut undang-undang di Malaysia, Akta 611, Akta Kanak-Kanak 2001, Pindaan 2006, Mahkamah Jubana 1974 telah dimansuhkan digantikan dengan Akta Kanak-Kanak. Kemudian Mahkamah Khas bagi Kanak-Kanak merupakan mahkamah yang menggantikan Mahkamah Jubana bagi membicarakan segala salah laku jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak. So dulu untuk kesalahan bawah umur kita
bawa kepada mahkamah jubana, tapi kita telah tukar kepada mahkamah khas bagi kanak-kanak. Okey. Ini info tambahan. Kemudian kesan. Kita tengok kesan pula. So, kesan jenayah kanak-kanak. Okey, kegagalan menangani jenayah kanak-kanak akan memberikan kesan kepada kehidupan sekeliling, termasuklah diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Okey. So, boleh tengok dekat sini kesan kepada diri, kesan kepada masyarakat, kesan kepada mangsa dan kesan kepada keluarga. Kita tengok kepada kesan kepada diri. Okey. Masa depan terjejas, dibuang sekolah, berisiko melakukan kesalahan lain dan hilang maruah diri. Okay, ini ialah kesan kepada diri. Kesan kepada masyarakat pula ialah merugikan harta benda, merosakkan hubungan, mengancam keselamatan, mengugat keharmonian. Okay. So, anda boleh tengok dekat sini kesan. Semua kesan-kesan ini membawa perkara yang terutamanya kepada diri lah. Okay. Terutamanya masa depan anda akan terjejas. Okay. Mangsa. Okay. Jika anda mangsa kepada jenayah kanak-kanak, okay, anda akan merasa trauma dan fobia, kurangnya keyakinan diri, berasa tertekan dan boleh mencederakan diri. Okay, mencederakan diri ini dia bersangkut paut dengan kemurungan, okay, rasa terbeban, rasa stres. Okay. Kemudian kesan kepada keluarga, sudah pasti imej keluarga akan tercemar, keluarga dipandang serong oleh masyarakat, keluarga menanggung malu, okay, keluarga mengalami tekanan perasaan. So, ini ialah kesan-kesan lah. Kesan-kesan jenayah kanak-kanak. Okay, kelas. Seterusnya, cabaran menghindari jenayah kanak-kanak. Okay, cabaran dia. Silap. Cara dia. So, sama juga dia terbahagi kepada, okay, terutama kita tengok kepada diri dulu lah. Kita tengok kepada diri kita. Okay, bagaimana cara diri kita untuk menghindari jenayah. So, anda boleh tengok dekat sana. Cikgu ambil contoh, memilih rakan yang boleh memimpin ke arah kebaikan. Okay. Ini paling penting sebenarnya, pemilihan rakan. Okay. Kesedaran diri, okay, tentang kesan buruk jenayah itu. Okay. Seterusnya anda boleh mengisi masa lapang dengan berfaedah lah, bersukan ke, tolong ibu bapa ke. Okay. Kemudian dari segi keluarga pula, caranya memberikan pendidikan agama, memantau pergaulan, memberi perhatian dan kasih sayang yang secukupnya. Okay. Kemudian masyarakat sekeliling kamu, okay, mengambil tahu dan saling membantu. Jangan pula saling mengejek, saling menghina, saling mencaci, okay, saling mengumpat. Itu tidak baik. Okay. Memberi teguran dan nasihat, menjadi mata-mata dan telinga kepada pihak sekolah dan pihak berkuasa. Okay. Cara sekolah pula, menyediakan persekitaran yang kondusif, memantau disiplin bersama dengan pihak polis. Okay. Dan untuk badan bukan kerajaan, okay, cara-cara mereka ialah mengadakan lawatan, memperkenalkan pendidikan pencegahan jenayah dan menguatkuasakan undang-undang lah dengan tegas. So, ini ialah cara-cara untuk menghindari jenayah kanak-kanak. Okay, so anda boleh lihat dekat muka surat 167 buku teks anda. Okay, seterusnya kesimpulan. Okay, kesimpulannya, okay, setiap individu tidak boleh terlibat dalam jenayah. Okay, tidak boleh terlibat dalam sebarang jenayah pun. Okay, hidup seseorang itu akan bahagia jika bebas daripada jenayah. Okay. Kemudian nilai kepercayaan kepada Tuhan, dapat memelihara diri daripada melakukan sebarang kesalahan. Seperti yang cikgu cakap tadi, tidak ada agama yang mengajar umatnya untuk melakukan jenayah, melakukan kesalahan. Okay. Semua agama mengajar umatnya untuk melakukan kebaikan. Nilai rasional, okay, dan harga diri, ini membantu anda membuat keputusan yang bijak. Okay. Nilai kebebasan, okay, perlu diamalkan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Walaupun kita ada kebebasan, tetapi kita harus mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan. Dan seterusnya, nilai kesederhanaan akan membantu individu melakukan sesuatu perkara tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. So, itu saja untuk unit 11. Okay, hindari jenayah kanak-kanak. Okay. So, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu, okay,
Cikgu nak kamu buat soalan pengukuhan. Okey. Soalan pengukuhan A dekat muka surat 168. Okey. So, tengok dalam buku teks anda. Buat soalan pengukuhan A. Okey. Sahaja. Okey. Ada 1, 2, 3 soalan dekat sana. Okey, kelas? Boleh? So, itu saja untuk hari ini. Okey. So, jumpa lagi anda pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.